Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tingkatan 5 khusus untuk peperiksaan yang paling besar untuk anda semua yang masih lagi berada di sekolah, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Baik, pada hari ini fokus kita adalah kertas 1 bahagian E. Bahagian E ini merupakan soalan jenis karangan bahan rangsangan. Okey, target hari ini ialah kita hendak anda semua untuk menjadi pelajar cemerlang bahasa Melayu, bukan sahaja lulus tetapi untuk mendapat A+++ dalam SPM nanti. Baik. Berikut merupakan antara contoh soalan SPM kertas 1 bahagian A. Kebiasaannya bahagian A ini dia akan muncul beberapa gambar dan isi memang akan dinyatakan dalam soalan sini. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ini hanyalah terhad 30 hingga 45 minit. Jangan kita terlalu fokus lama sangat untuk menjawab soalan ini. Okey, dan soalan jenis ini kebiasaannya ada keluar dalam bentuk gambar, ada keluar dalam bentuk jadual, ada keluar dalam bentuk graf. Tetapi yang kebanyakannya, yang popularnya adalah keluar dalam bentuk yang inilah, seperti dalam paparan ini. Okey, jadi kita mulakan cara ataupun teknik untuk mendapat A+ untuk skor dalam soalan ini. Langkah yang pertama ini sangat penting murid-murid sekalian, iaitu anda semua perlu membaca soalan dan mengenal pasti tema dan kehendak soalan. Sebab ni ramai murid-murid saya yang suka sangat terus sahaja jawab soalan tanpa membaca soalan. Soalan ini merupakan kepala kepada kunci untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Jadi, pergi kepada baca soalan dulu. Kita lihat. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha pencegahan masalah obesiti dalam kalangan remaja. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, soalan murid-murid saya selalu tanya, boleh ke 250? Okey, yang ni saya dah bagi clue sikit dah. Boleh 250. Dia limitkan 200 hingga 250 itu adalah untuk supaya kamu tidak membazir masa terlalu lama untuk menjawab soalan ini. Kerana soalan ini memperuntukkan hanya 30 markah sahaja. Tak banyak, 30 markah sahaja. Okey, jadi selesai kita baca soalan. Setelah selesai kita baca soalan, kita kena cari dua perkara penting dalam soalan yang diberi. Iaitu, yang pertama, kita kena cari tema. Okay. Tema untuk soalan ini ialah masalah obesiti. Kebiasaannya tema memang ada dalam kehendak soalan itu. Jadi tema untuk soalan ini ialah masalah obesiti. Okay. Perkara yang kedua kita perlu cari ialah kehendak soalan. Okay. Kehendak soalan untuk soalan ini ialah usaha-usaha pencegahan. Jadi apabila telah selesai mencari dua perkara ini, pastikan betul, barulah lancar untuk kita menulis penulisan dalam karangan SPM ini. Setelah selesai baca soalan, kita lihat sekali imbas apa dia isi-isi yang telah diberikan dalam soalan. Okey, yang pertama. Okey, isi yang pertama ialah pemeriksaan kesihatan. Okey. Yang kedua, aktiviti senaman. Yang ketiga, pemakanan seimbang.
Setiap perkataan, setiap gambar yang telah diberikan dalam soalan ini perlu murid-murid sekalian gunakan sepenuh yang mungkin. Kerana kita namakan yang ini adalah bentuk stimulus, iaitu rangsangan untuk murid-murid sekalian membina karangan yang menarik. Okey, setelah selesai kita melihat pada soalan. Okay, kita pergi kepada langkah yang kedua. Langkah kedua ialah kebiasaannya ramai murid yang tanya saya, cikgu, macam mana cara nak mulakan karangan cikgu? Kadang-kadang saya blur cikgu. Cikgu, saya memang tak boleh fikir cikgu. Hari ini saya akan bagi tahu cara untuk membuat mula-mula sekali pendahuluan. Okey, langkah dua kita kepada membina pendahuluan. Okey, membina pendahuluan. Okey, membina pendahuluan ni sebenarnya karangan ini kita ada dua jenis. Satu karangan yang kita kata untuk mendapat cemerlang, dan satu lagi ialah karangan yang kita target untuk lulus sahaja. Tapi hari ini saya fokus untuk murid-murid sekalian target dulu A+. Okey, target dulu A+, bagaimana cara nak dapatkan A+. Okey, pendahuluan. Dalam pendahuluan, kita mulakan dengan penanda wacana yang menarik. Pada era globalisasi ini apa tu dah macam dah ketinggalan zaman. Kita cari yang baru. Sedasar wasa boleh. Dan ayat yang pertama perlu masukkan tema. Bagaimana nak dapatkan tema tersebut? Tema tersebut kita boleh cari yang kita dah baca tadi. Melalui soalan tadi. Okey. Baik. Yang ini saya mulakan dengan sejak kebelakangan ini. Okay. Isu obesiti menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat, khususnya remaja. Lihat. Tadi temanya ialah obesiti tadi. Tadi kita perlu masukkan tema dalam ayat pertama pendahuluan ini. Penanda wacana yang saya gunakan ialah sejak kebelakangan ini. Okey, boleh juga sedarsawasa ini. Pada era ini. Semuanya boleh. Okey, bolehlah. Okey. Kemudian ayat yang kedua, apa yang perlu kita buat dalam ayat yang kedua? Ayat yang kedua, kita perlu tanya, apakah tema tersebut? Tadi tema tersebut ialah mengenai obesiti. Jadi kamu kena tanya pada diri sendiri, apakah obesiti itu? Apakah dia obesiti? Obesiti merupakan salah satu masalah berat badan semakin meningkat yang dihadapi oleh sesetengah individu. Lihat. Ingat tadi ayat yang pertama ialah kita masukkan tema. Ayat yang kedua kita tanya, apakah dia obesiti? Obesiti, jawab balik. Obesiti merupakan apa dia? Kena terangkan tema tersebut. Okay. Ayat yang ketiga, kamu tanya pada diri sendiri, kenapa isu ini berlaku? Kenapa masalah obesiti ini berlaku? Hal ini berlaku kerana remaja sering mengamalkan pemakanan yang tidak sihat saban hari. Ini kamu tanya dalam hati. Kamu tanya dalam hati, kamu jawab terus dalam karangan tersebut. Okey. Ayat yang seterusnya ialah akibat daripada tema ni, akibat daripada obesiti. Apa yang akan berlaku? Akibatnya lemak akan terkumpul dan terjadinya masalah obesiti. Jadi sebenarnya 3 ayat yang tengah-tengah ini merupakan huraian mengenai tema soalan. Huraian. Saya cuma mudahkan korangnya. Apa ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga ni. Dia huraian. Jadi yang seterusnya adalah pihak atau agensi mana yang perlu mengambil berat tentang isu ini. Apabila kita menceritakan tentang kesihatan,
Sudah tentulah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Okay. Kalau kita ceritakan tentang isu pendidikan, tentulah pihak yang berkaitan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia. Apabila kita berceritakan tentang isu sampah sarap, mestilah berkaitan dengan pihak berkuasa tempatan. Idea-idea seperti inilah yang perlu kamu tahu untuk menghasilkan karangan yang cemerlang. Okey, untuk isu ini obesiti. Obesiti agak-agaknya apa? KKM lah kan. Kementerian Kesihatan Malaysia. Nampak? Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kurungan KKM perlu mencari penyelesaian terbaik untuk menasihati remaja pada masa ini. Okey, ini belum habis lagi. Okey. Yang terakhir, kita masukkan kehendak soalan. Nampak? Atas tadi, kita masukkan tema. Ayat yang terakhir dalam pendahuluan, ianya wajib masukkan kehendak soalan. Tadi, kehendak soalan tadi ialah apakah langkah yang perlu dilakukan oleh remaja kan? Betul tak? Usaha-usaha. Oleh itu, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ini perlu dibincangkan agar remaja dapat jadikan sebagai panduan dalam menjaga kesihatan. Usaha-usaha. Kalau kita soalan tadi memang ada usaha-usaha untuk mengatasi masalah ini. Jadi, maka apabila kamu lengkap membuat pendahuluan seperti ini, maka pemeriksa akan suka dan sangat mudah untuk membacanya. Ingat yang pertama apa tadi? Kena pilih penada wacana yang menarik. Okay, yang kedua, masukkan tema. Yang ketiga ialah huraian. Okay, kemudian kita masukkan pihak ataupun agensi mana yang terlibat sama. Kemudian masukkan kehendak soalan. Okay, pandai dah. Langkah yang ketiga. Kita akan mulakan terus untuk membuat perenggan isi. Okey, baik. Yang ini merupakan soalan tadi. Dia bagi 1, 2 dan 3 isi. Kita kena ikut urutan. Isi yang pertama ialah kita ambil isi yang pertama ni, iaitu pemeriksaan kesihatan. Okey. Jadi dalam menulis perenggan isi ini, kita perlu hati-hati terhadap huraian dan contohnya. Okey, untuk perenggan isi, kita mulakan juga dengan penanda wacana yang menarik. Yang menarik. Okey. Ayat yang pertama bagi setiap perenggan isi wajib masukkan apa dia isi yang telah dinyatakan, yang telah diberikan tadi. Masukkan isi. Okay, lihat. Langkah pertama untuk mengatasi masalah obesiti ialah remaja perlu menjalani pemeriksaan kesihatan diri sendiri. Nampak langkah pertama tadi kan? Langkah pertama ialah untuk mengatasi masalah obesiti ialah remaja perlu menjalani pemeriksaan kesihatan. Kamu janganlah buat macam ni. Langkah pertama untuk mengatasi masalah obesiti ialah pemeriksaan kesihatan. Jangan buat macam tu. Buatlah kamu ambil isi tu, kamu olahlah sikit untuk ayat pertama ni. Nampak saya olahkan menjalani pemeriksaan kesihatan diri sendiri. Okey. Baik, ayat yang seterusnya ialah berikan maksud isi. Isi tadi ialah pemeriksaan kesihatan. Apa dia maksud pemeriksaan kesihatan ini? Okey, pemeriksaan kesihatan ialah nampak dia tanya diri sendiri, apakah maksud kesihatan tersebut? Kemudian dijawab dalam karangan. Pemeriksaan kesihatan ialah pemeriksaan secara berkala yang perlu dilakukan oleh remaja di klinik-klinik kerajaan maupun swasta. Seterusnya, murid-murid sekalian kena nyatakan kepentingan usaha ini. Sebab isi ini. Kenapa pemeriksaan ini penting? Kenapa penting? Ingat, ayat yang ketiga ialah kepentingan. Okay. Kat sini ialah pemeriksaan ini penting kerana setiap remaja perlu tahu tahap kecergasan diri masing-masing. Okay, last.
Baik, kemudian kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Nyatakan contoh. Ini sangat wajib. Sangat wajib. Tak ada harus, tak ada sunat. Ini sangat wajib. Nyatakan contoh dalam setiap perenggan ini. Barulah lengkap ayat isi, perenggan isi kamu. Nyatakan contoh. Mulakan dengan sebagai contoh supaya jelas yang kamu ceritakan itu merupakan contoh. Okey, saya mulakan dengan sebagai contoh, remaja perlu memeriksa tahap kolesterol di klinik-klinik yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Selepas sebagai contoh, yang ini pun wajib. Nyatakan kesannya. Apa kesannya jika usaha ini dilakukan? Kesannya, mulakan dengan kesannya. Kesannya, remaja boleh berjaga-jaga terhadap aktiviti seharian mereka agar tidak terjebak dengan masalah obesiti. Okey, jelas. Kesannya. Okey. Ayat yang terakhir ialah ayat penegasan. Yang ini pun wajib. Ramai yang malas nak buat. Saya pun tak tahu kenapa. Okey, wajib. Ayat penegasan. Mulakan dengan maka. Oleh itu jelaslah bahawa mulakan dengan itu. Yang ni ayat penegasan ni maksudnya ialah kesimpulan untuk isi ini sahaja. Jangan, bukan kesimpulan untuk semua. Kesimpulan untuk isi ini sahaja. Okey, nampak? Maka takut kau tak nampak tadi. Ni. Maka jelaslah bahawa menjalani pemeriksaan kesihatan merupakan langkah untuk mengatasi masalah obesiti. Ulang je, bukan susah pun tak. Tak ada benda yang susah. Ulang sahaja ayat di atas tu. Okey. Maka bila kamu buat semua ini, dapatlah pandangan isi yang sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat bagus untuk dijadikan contoh. Baik. Jadi kamu dah buat dua perenggan kan? Satu pendahuluan dan juga satu isi. Jadi bila dah buat satu perenggan isi, okey, tadi kamu buat pemeriksaan kesihatan. Tadi kamu ada dua lagi. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Konsep dia sama sahaja dengan sebelum sama dengan isi yang pertama tadi. Sama je konsep dia. Yang pertama tadi kamu kena nyatakan isi dia, kemudian nyatakan apakah kan, kemudian nyatakan kepentingan dia, kemudian nyatakan contoh, kemudian nyatakan kesannya, kemudian ayat penegasan. Sama sahaja untuk isi aktiviti senaman dan juga pemakanan seimbang. Baik. Teruskan langkah yang ketiga, langkah yang terakhir. Setelah selesai ketiga-tiga isi tersebut, kamu kena buat kesimpulan. Okey, kesimpulan ni sangat mudah. Dan hampir dan ramai jugalah murid yang akan buat kesimpulan begini. Okey, mulakan dengan kesimpulan tema. Mulakan dengan kesimpulan tema. Maksudnya tema tadi kan tentang obesiti. Konklusinya, masalah obesiti perlu diambil perhatian oleh remaja pada masa ini. Okey, ramai yang buat natijahnya. Jangan buat natijahnya. Yang paling mudah buat adalah konklusinya. Tak payah fikir perkataan lain. Konklusinya, masalah obesiti perlu diambil perhatian oleh remaja pada masa ini. Ayat kedua, mengapa perlu jaga kesihatan? Ini harapan umum. Ayat kedua, harapan umum. Hal ini disebabkan kesihatan merupakan tunjang kekuatan kecergasan manusia. Okey. Kemudian masukkan kata-kata hikmah. Yang ini kalau soalan mengenai usaha-usaha, gunalah kata-kata hikmah ni. Langkah ini perlu dilaksanakan segera sebelum menjadi barah dalam kehidupan. Jangan nanti sudah terhantuk baru terngadah. Kerana kesesalan pada masa itu tidak akan berguna lagi. Masukkan peribahasa. Ingat, untuk bahagian A cukuplah masukkan peribahasa dalam kesimpulan sahaja. Cukuplah. Okey. Kemudian pihak mana yang harus bekerjasama? Ada kebiasaannya kalau orang buat semua pihak harus bekerjasama. Spesifiklah sikit. Semua pihak juga harus bekerjasama dalam membantu remaja mencegah penyakit obesiti. Ada kesalahan ejaan sikit. Okey. Harapan. Inilah harapan yang betul-betul harapan lah.
Jadilah orang yang sentiasa menjaga kesihatan demi masa hadapan sendiri. Maka dapatlah membina satu karangan yang lengkap dan saya yakin kamu akan mendapat 20 ke atas markahnya. Kalau kamu betul-betul ikut tips ini. Okey. Yang ini antara tips-tips ataupun kesalahan yang perlu kamu elakkan. Okey, yang pertama ialah wajib kira patah perkataan. Yang ini sangat-sangat saya sakit hati apabila saya dapat kertas ramai yang tidak kira. Ya, wajib tulis. Dekat ulas sekali tu kena tulis. Kira patah perkataan. Yang kedua, semak semula ejaan selepas selesai membina karangan. Yang ini pun penting. Yang ketiga, peruntukkan masa hanya 30 hingga 45 minit sahaja. Jangan terlalu lama. Okey, selesailah untuk membina karangan kertas 1 SPM Bahasa Melayu bahagian A, iaitu karangan bahan masangan atau berpandu. Terima kasih.